Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama berada dalam kuliah online ini berkaitan dengan tajuk berkaitan dengan mata pelajaran pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah tingkatan 4 ya. Dan insya-Allah pada malam ni kita akan melihat pelajaran yang ke-27, iaitu tazkiyatun nafs, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, bila kita sebut tazkiyatun nafs, apakah maksudnya? Okey, jadi Ustaz nak bawa para pelajar semua untuk kita melihat maksud ataupun definisi tazkiyatun nafs. Baik, dari segi bahasa dia berasal pada dua kalimah ataupun dua perkataan. Yang pertama tazkiyah, yang kedua an-nafs. Okey. Tazkiyah ni ialah membersihkan, menyucikan dan menjadikan sesuatu bertambah baik. Manakala an-nafs pula membawa maksud ruh, nyawa ataupun jiwa. Okey, baik, dari segi istilah tazkiyatun nafs ni membawa maksud usaha manusia, ya, usaha manusia untuk menyucikan jiwa sehingga mempunyai sifat terpuji pada dirinya, ya, di dunia dan juga di akhirat, untuk mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Baik, biasa kalau kita sebut tazkiyatun nafs ini, kita tak dapat larilah daripada seorang tokoh yang hebat ahli tasawuf, iaitulah Hujjatul Islam. Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, ataupun dikenali dengan nama Al-Imam Al-Ghazali, yang mana beliau wafat pada tahun 505 ya, Hijriah. Baik, apa yang beliau kata? Beliau kata bahawa tazkiyatun nafs ini merupakan satu proses untuk menyucikan hati, jiwa dan diri manusia daripada sifat-sifat mazmumah ataupun sifat-sifat yang tercela melalui proses yang dinamakan sebagai proses mujahadatun nafs. Okey. Kemudian menghiasinya dengan sifat-sifat mahmudah ataupun sifat-sifat yang terpuji melalui proses riyadatun nafs, yang memerlukan kesabaran, usaha yang gigih serta mengambil masa yang panjang ataupun masa yang lama. Okey, baik. Baik, apa dalil yang diperlukan kepada kita? Perlunya kita ni sebagai umat Islam melakukan proses tazkiyatun nafs. Okey, apa dalil dia? Baik, dalilnya sudah tentulah daripada ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Baik, daripada ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita bahawa demi diri manusia, dan yang menyempurnakan kejadiannya serta menilhamkannya jalan yang membawanya kepada kejahatan dan juga ketakwaan. Sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya sedia bersih bertambah-tambah bersih, dan sesungguhnya hampalah orang yang menjadikan dirinya susut serta terbenam kebersihannya. Baik, itu ayat yang pertama. Baik, ayat yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa sayujannabuhal atqa allazi yu'ti malahu yatazakka. Baik, suratul Lail ayat 17 hingga 18. Yang mana maksudnya dan sebaliknya akan dijauhkan, yakni azab api neraka daripada orang-orang yang bersungguh-sungguh takwa dan ataupun yang mendermakan hartanya dengan tujuan membersihkan diri dan harta bendanya. Jadi itulah pentingnya sifat takwa, dan sifat takwa ini sebenarnya dinukilkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Quran. Baik, para pelajar sekalian, seterusnya banyak lagi lah ayat-ayat yang lain, cuma Ustaz tak nak bacalah hadis Nabi yang panjang lebar menceritakan tentang betapa perlunya kita bermujahadatun nafs ini. Baik, seterusnya nak bawa para pelajar sekalian untuk kita melihat jenis-jenis penyakit hati
dan cara-cara untuk mengobatinya. Okey. Apa penyakit-penyakit hati ni? Baik, yang pertama, kalau kita melihat penyakit hati ni banyak kan. Tapi nak sebut yang pertamanya sudah tentulah sifat nifat. Sifat nifat yang ada pada diri setiap Muslim. Baik, apa makna nifat? Nifat ni ialah menzahirkan keimanan pada luaran, tetapi menyembunyikan kekufuran di dalam hati. Itu maknanya nifak. Baik, nifak ni sangat besar mudaratnya sehingga ia mampu mendorong pelakunya untuk melakukan dosa-dosa yang lain. Jadi dosa-dosa yang banyak yang dibuat oleh manusia, umat Islam sendiri, sebenarnya berpunca daripada sifat nifak. Sifat nifak ni jadi punca kepada sifat-sifat ataupun perilaku-perilaku buruk yang lain. Itu sifat nifak. Seperti daripada sifat nifak ni, dia akan muncullah penyakit-penyakit hati yang lain seperti bercakap bohong, mungkir janji, khianat, suka menghasut, suka mengadu domba, dan menyebabkan fitnah. Itu di antara sifat-sifat yang berpunca, sifat-sifat yang lahir daripada sifat nifak ini. Baik, seterusnya kalau kita tengok ayat Al-Quran, banyak Allah Ta'ala menceritakan tentang sifat nifak dalam ayat Al-Quran. Salah satunya, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wal munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil ma'ruf ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Baik, surah At-Taubah ayat 67. Baik, mana maksudnya? Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran, orang munafik lelaki dan perempuan. Orang munafik ini lelaki dan perempuan. Okey. Setengahnya adalah sama dengan setengahnya yang lain. Mereka menyuruh dengan perbuatan jahat. Dan mereka ni pula melarang daripada perkara-perkara ataupun perbuatan-perbuatan yang baik. Okey. Dan mereka pula menggenggam tangannya. Apa makna menggenggam tangan? Mereka ni orang munafik menggenggam tangan, maksudnya mereka ni bakhil, kedekut. Tak nak buka tangan, menghulurkan bantuan, bagi sumbangan, infak dan sebagainya. Itu sifat orang munafik tadi. Mereka melupakan Allah dan Rasul. Mereka melupakan Allah dan Allah juga melupakan mereka. Kesan pada sifat munafik, sifat nifak ini menyebabkan mereka lupa pada Allah, menyebabkan Allah lupa kepada mereka. Okey. Sesungguhnya orang munafik itu merekalah orang-orang yang fasik. Okey. Baik, itu sifat yang pertama. Yang kedua, sifat yang kedua yang ada pada sifat penyakit hati ni ialah sifat hasad. Apa makna hasad? Hasad ialah dengki ataupun iri hati. Itu maknanya hasad. Ia bermaksud berasa sakit hati. Pernah tak kita rasa sakit hati? Baik. Berasa sakit hati atas kesenangan ataupun kemuliaan orang lain yang dikecapi oleh orang lain serta ingin nikmat tersebut hilang daripada pemiliknya. Ini sifat buruk lah yang ada pada orang yang berhasad dengki. Dia kalau boleh, dia kata apa yang orang lain dapat, kalau boleh nikmat yang orang lain dapat itu kalau boleh hilang daripada pemiliknya. Okay. Dan mengharapkan nikmat tersebut beralih kepadanya. Nikmat itu yang dia iri hati tadi hilang daripada pemiliknya dan dia pergi pada dirinya. Jadi itulah bahayanya sifat ataupun hasad dengki ini, ya. Okey. Baik, dalam Al-Quran Allah Taala sebut, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, daripada surah An-Nisa, ya, ayat 32. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd lirrijali nasibum mimma iktasabu walinnisa'i nasibum mimma iktasab was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Yang mana maksudnya, dan janganlah kamu mengharapkan limpah kurnia yang Allah telah berikan kepada sebahagian daripada yang dimiliki oleh sebahagian yang lain. Jangan kamu harapkan yang dinikmati oleh sebahagian yang lain, kamu juga memilikinya. Bagi lelaki ada bahagiannya daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi orang perempuan pula ada bahagian mereka daripada apa yang mereka usahakan.
dan pohonlah kepada Allah akan limpah kurnianya. Sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Baik, insya-Allah pada malam ni dua sifat saja yang saya boleh sebut, iaitu sifat yang pertama sifat nifaq dan yang kedua ialah sifat hasad. Jadi moga-moga dengan penerangan tadi maka kita boleh jauhilah kedua-dua sifat yang tercela, sifat mazmumah yang tak perlu dan tak patut ada pada diri kita sebagai seorang muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.